Selamat datang ke channel Jucong, dan hari ini kita akan bincangkan bab 2 between tingkatan 4, iaitu saya akan tumpukan perhatian kepada satu topik penukaran nombor asal 10 kepada nombor asal lain dengan kaedah pembahagian berulang. Jadi kalau anda ada kaji bahagian ni, sebenarnya ada beberapa kaedah untuk kita selesaikan. Cumanya saya rasa bahagian yang paling mudah tu atau kaedah yang paling mudah tu adalah pembahagian berulang. Dan untuk memudahkan pembahagian berulang tu, saya juga akan kongsikan tips macam mana kita gunakan kalkulator untuk membantu pembahagian tersebut. Jadi dalam video ni saya akan bincangkan dua soalan untuk kita telitikan apa bahagian yang kita perlu berikan perhatian. Jadi mari kita lihat contoh tersebut. Jadi contoh di sini adalah tukarkan nombor asas 10 berikut kepada nombor dalam asas yang dinyatakan dalam kurungan. Jadi apa yang kita perlu buat, kita cuma perlu bahagikan nombor itu dengan asas yang diberi. Jadi kita akan buat seperti ini, 357 bahagi dengan asas yang diberi iaitu 3. Jadi di sini kita boleh terus gunakan kalkulator untuk membantu. Jadi kita tekan nombor tu 357 bahagi dengan 3. Dan sekiranya kita dapat nombor ini saja atau nombor bulat sahaja, maksudnya nombor ini dapat dibahagikan dengan penuh. Jadi kita akan tuliskan hasil bahagi itu di bawah ni 119. Dan di sini dia tak ada baki, maka kita ambil baki itu akan tuliskan sebagai sifar. Jadi kita akan teruskan bahagi dengan 3. Jadi kita akan bahagikan 119 ni dengan 3. Dan di sini kita akan dapat pecahan tak wajar. Jadi kita tekan sama dengan dulu. Lepas tu kita tekan Shift SD. Dan dia akan tukarkan kepada pecahan wajar. Jadi hasil bahagi itu kita akan tuliskan nombor yang di depan iaitu 39. Selepas tu kita perlu tahu bakinya sebenarnya adalah 2. Dan per 3 itu menunjukkan asas kita tu adalah 3. Jadi kita akan terus bahagi 39 tu dengan 3 lagi. Jadi kita tekan 39 bahagi 3. Tekan sama dengan, dan kita dapat ni adalah 13. Maksudnya dia adalah bakinya sifar sebab dia dapat dibahagikan penuh. Jadi kita akan terus bahagi lagi. Dan sekiranya anda rasa nombor itu sudah sangat kecil, tak payah gunakan kalkulator pun boleh bahagikan dengan sendirilah. Jadi 13 tu kalau anda bahagikan dengan 3, anda akan dapat ni adalah nombor pecahan tak wajar lagi. Jadi kita tekan sama dengan dulu, tekan Shift ST. Kalau untuk kalkulator modul 570MS tu, mungkin anda kena tekan Shift AB/C tu. Jadi kita akan dapat 4 1/3. Maksudnya hasil bahagi tu 4, baki kita tu adalah 1. Dan pastikan dia adalah per 3 supaya kita tahu asasnya adalah sama iaitu 3. Jadi di sini 4 tu masih lebih besar daripada 3. Jadi kita kena bahagikan lagi. Dan sekiranya anda boleh bahagi sudah, anda boleh terus tuliskan 1, bakinya 1. Kalau anda tak percaya, you boleh tekan kalkulator juga. 4 bahagi 3 tu anda memang akan dapat 4/3. Shift AB/C atau SD tu anda akan dapat 1/3. Jadi satunya adalah hasil bahagi nya, lepas tu bakinya 1. Selepas tu kita hanya perlu tuliskan kita punya nombor ni daripada bawah ke atas. Jadi di sini jawapannya adalah 111 sifar 2 sifar asas 3. Jadi inilah contoh pertama. Jadi kalau anda nak cuba tu, anda boleh pauskan video dan cuba contoh yang kedua ni lah. Jadi di sini anda boleh cuba dahulu dan anda akan nampak ada sesuatu yang berlainan daripada contoh pertama tu. Jadi sekarang saya akan bincangkan contoh kedua ni. Jadi seperti biasa saya akan bahagikan 154 ni dengan asas 4. Lepas tu saya tekan kalkulator. 154 bahagi 4. Okey, saya akan dapat pecahan tak wajar. Saya tekan Shift SD. Sekarang anda nampak tidak? Hasil bahaginya 38. Okey, tapi di sini baki kita di sini bukannya 1. Sebab kenapa? Kalau anda perhatikan per 2, tapi kita punya asas tu adalah 4 kan? Maksudnya dia sudah memudahkan bagi kita. Maksudnya dia sudah memudahkannya kepada pecahan yang terendah. Maka kita mesti kena tukarkan 2 tu balik kepada 4, iaitu 2 tu kena darab 2. Jadi atas tu pun kena darab 2. Maka baki kita tu sebenarnya adalah 2. Macam tu. Kalau kita darabkan 38 dengan kita punya 4,
memang kita dapat 152. Jadi maksudnya 154 tolak 152 tu bakinya sepatutnya 2 lah. Jadi inilah bahagian yang anda perlu hati-hati. Jadi bahagian ni biasanya berlaku apabila kita dapati ni adalah nombor yang boleh dipermudahkan lagi lah. Jadi kita akan terus bahagi lagi 38 tu dengan 4. Jadi sekali lagi kita nampak dia per 2 kan. Jadi nanti kita memang kena darab balik 2 lah. Jadi kita tekan Shift SD tu. Dan kita dapat ni adalah 9. Dan sekali lagi baki kita tu bukan 1. Baki kita tu kena darab dengan 2 sebab dia per 2. Sepatutnya dia mesti per 4 sebab dia adalah asas 4. Jadi ingat tu yang depan ni pastikan yang ni adalah kita punya asas. Ini adalah kita punya baki. Jadi di sini baki kita tu bukan 1. Jadi kita kena darab 2. Darab 2. Jadi baki kita tu adalah 2. Macam tu. Okey, jadi kita boleh bagi lagi 9 bagi 4. Okey, sekali lagi Shift SD. Kita dapat ni adalah 2. Dan sekarang ni adalah 1/4. Jadi kita ambil baki tu memang 1 lah. Jadi kita tuliskan daripada bawah ke atas. Jadi jawapan kita tu adalah 2, 1, 2, 2 asas 4. Jadi begitulah jawapan untuk bahagian ni, iaitu kita gunakan pembahagian berulang dengan bantuan kalkulator. Jadi apa yang anda perlu hati-hati adalah apabila kita hasilkan pecahan wajar tu, ingat yang depan ni kita akan isikan ke bawah ni. Lepas tu baki kita tu akan tuliskan di tepi ini. Jadi kita mesti pastikan yang per itu, nombor yang per ni mestilah adalah asas. Kalau kita nampak dia bukan asas tu, maksudnya kita kena darabkan dengan sesuatu nombor supaya kita dapat tukarkan asas tu atau per itu sama seperti asas, baru kita dapat tuliskan baki itu. Jadi begitulah perkongsian kali ini. Jadi saya harap video ini dapat membantu adik-adik semua untuk memahami macam mana kita gunakan kalkulator untuk membantu kita dalam pembahagian berulang tu. Jadi itu sahaja untuk perkongsian kali ini. Sekian terima kasih, kita jumpa lagi.